أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأتلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang mengaturkan kita untuk menyambung pembelajaran kita di pagi ini agar kita semua akan suatu hari nanti dapat menguasai bahasa Al-Quran dengan membacanya penuh dengan kefahaman ya untuk penghayatan di dalam kehidupan kita. Semuanya adalah dengan izin Allah, jadi memang perlulah kita sentiasa memohon ya pertolongan daripada Allah agar Allah akan terus membantu membukakan rahmahnya untuk membuka hati dan minda kita untuk dapat memahami ya bahasa Al-Quran ni, kerana bahasa Al-Quran ni adalah di dalam Arabian ya, Quranan Arabian. Jadi memang tuan-tuan dan puan-puan kena bersungguh-sungguh ya dalam usaha untuk menguasai bahasa Al-Quran ni ya. Bukannya kita baca terjemahan, tapi kita memahami kalimah-kalimah dalam bahasa Arab yang Quran itu, itulah untuk kita fahami ya, kerana Al-Quran bukannya terjemahan. Al-Quran ialah Quranan Arabian ya. Dia adalah dua perkara yang sangat jauh berbeza ya. Supaya kita bahkan mengubah pendirian kita, mengubahkan minda dan mindset kita yang akhirnya kita nak menguasai Quranan Arabian dan kita tidak bergantung kepada terjemahan ya. Terjemahan adalah bukannya kalamullah. Terjemahan itu adalah kalam manusia yang menterjemahkan Quranan Arabian. So tugas kita ialah untuk mengenal dan memahami Quranan Arabian ya, bukannya terjemahan ya. Kita boleh melihat terjemahan tapi hanya sementara sahaja ya. So akhirnya kita mesti menguasai kalamullah itu sendiri, iaitu yang diturunkan kepada kita dalam bahasa Arab ya, insya-Allah. Okey, kita teruskan buat perkongsian untuk berkongsikan kalimah yang ketiga di dalam ayat ke-16 surah Al-Baqarah, iaitu ishtarau. Ishtarau ni yang kita pun semalam telah pun kita melihat dengan terperinci maklumat-maklumat daripada ishtarau ni ya, dalam menggunakan digital Al-Quran tafsir dan perkata dan yang hijau ni ya. Dan kita telah mengenal tiga huruf akar dia ialah Shin, Ra dan Ya, yang mana kita akan gunakan hari ini untuk membentuk kalimah, membuat pembentukan kalimah tu ya. Shin, Ra, Ya adalah tiga huruf akarnya. Dan kita telah melihat juga maklumat-maklumat daripada korpus Quran.com, iaitu kalau kita kongsikan sebelum kita pergi kepada leksi Logos untuk membuat pembentukan kalimah. Ini adalah
maklumat yang telah kita lihat daripada Quran corpusquran.com ya. Jadi kita gunakan maklumat yang ada di sini untuk membentuk penerangan kita sendiri ya. Untuk membuat pembentukan kita sendiri, dan kita akan gunakan Lexi Logos tu, dan kita akan bantukan masukkan maklumat-maklumat yang penting di situ ya. Okey, so kita terus kepada Lexi Logos. Ya, saya telah salingkan. Okey, tuan-tuan, di sini saya buat salinan daripada mana ni? Daripada uh, Quran corpus.com ya. Saya tidak type dia, saya copy je. So di mana kalau kita boleh copy ni, saya tunjukkan sekarang. Tuan-tuan, bila ada berada di paparan ini ya, paparan Quranic Grammar ni ya, yang menerangkan Ishtarau tu. So tuan-tuan boleh pergi ke bawah ni ya. Boleh ambil sama ada concordant ataupun Quran Dictionary. Kalau yang paling paling tepatnya ialah gunakan concordant ni ya. Concordant ni dia akan senaraikan seluruh kalimah-kalimah yang sama di dalam Al-Quran. Ya, kalimah yang sama bermakna kalimah ishtarau ni disenaraikan di dalam Al-Quran. Ya, kita tekan concordant ya. Tekan concordant, so dia bawa kita ke senarai ya. Di sini dia menyenaraikan apa kalimah yang dibentuk daripada wazan ke-8. Fi'il madhi wazan ke-8. Ya, tengok sini dia apa? Kalau concordant dia hanya khusus kepada kumpulan dia yang sama ya. Dia wazan ke-8 saja. Saya tunjukkan sekali kalau tuan-tuan tekan dictionary tadi apa jadi ya. Kalau dictionary dia akan senaraikan keseluruhan kalimah-kalimah yang dibentuk daripada shim, ro dan ya, daripada 3 huruf akar. Jadi senarai dia lagi panjang di sini ya. Dari panjang. Kalau saya tekan di sini, tuan-tuan boleh lihat ya, tekan sini dia akan senaraikan bukannya wazan ke-8 saja. Semua kalimah-kalimah yang dibentuk ya daripada shim, ro, ya, termasuklah wazan-wazan yang lain ya. So wazan 1 dia akan masukkan, dan wazan ke-8 dia akan masukkan. Jadi dia akan senaraikan semua sekali ya. Tengok sini adalah kalimah-kalimah dalam bentuk wazan 1. Ini semua wazan 1 ni ya. Syarau, yashri, yashruna, wasyaru, wasyarahu, semuanya dia masukkan sekali. Kemudian barulah dimasukkan wazan ke-8 ya. So bermakna bila kita tekan concordant tadi, dia hanya kongsikan yang wazan ke-8 ya, dia tidak masukkan wazan yang 1. Kalau kita nak lebih fokus, kita akan tekan concordant tadi ya. Kalau nakkan senarai yang lebih luas, gunakan apa tu Quranic Dictionary ya. Itu caranya. Saya tunjukkan sekali lagi ya. Kita pergi ke concordant. Ini apa, Ishtarau, lepas tu pergi dekat concordant ni, sebab di sini tuan-tuan tak boleh apa ya, tak boleh nak copy. Sini tak dapat nak copy. Dan di bawah ni pun tak dapat nak copy ya. Jadi kita kalau kita nak buat salinan ataupun copy tu, kita kena pergi ke concordant. Jadi di concordant ni tuan cari ayat yang sama tadi, iaitu yang pertama sekali ni ayat 16 surah Al-Baqarah. Copy saja yang ni. Yang ni boleh copy. Daripada senarai corpus.com ni, tuan-tuan boleh copy ya. Lepas tu tampalkan dia ke Lexi Logos. Itu yang saya sudah buat lah. Bila ke ini tampal gunakan apa? Control V yang bawah ni. Ya, Control V. Kalau nak copy tadi, Control C. Tekan butang control, tekan butang C. Lepas tu nak paste, tekan bukan kontrol yang sama tadi, dan tekan butang V. Ya, so bila kita tekan kontrol V, dia akan paste lah. Dia tampal di sini ya. So inilah daripada ayat tadi ya.
Daripada ayat tadi kalau nak tunjukkan, daripada sinilah. Ya, istarau ad-dalalah tu, kita copy, dia akan pergi ke sini. Okey. Kenapa saya buat ni? Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan yang penulisan di korpus ni dia tidak mengikut resam Osmani ya, sebab ini software ni ataupun aplikasi web ni dah dibina lama dulu ya. Masa tu kemungkinan resam Osmani belum di enforce lagi ya, belum di diwajibkan untuk penggunaan ya. Jadi yang ni dia masih lagi menggunakan penulisan lama tu, jadi kena kita perbetulkan dia. Itulah tujuannya saya copy. Jadi tuan-tuan boleh lihat macam mana cara nak membetulkannya ya. Jadi kita ambil dia, copy saja sekali lagi, Ctrl C, letakkan di bawah tu. Lepas tu kita akan betulkan yang mana sepatutnya mengikut Resam Osmani ya. Okey, okey. Bagaimanakah rupa penulisan Resam Osmani? Tuan-tuan boleh rujukkan kepada Quran tadilah ya. Kalau kita keluar dari sini, tengok pengejaan Ishtarau Dolalata. Saya masukkan sekali Dolalata tu ada sebabnya. Nanti saya akan terangkan ya. Bukannya maknanya kita nak melihat kalimah Ishtarau, tapi kena masukkan sekali Ad-Dolalata tu sebab dia bersabit dengan Ad-Dolalata tu dalam ejaan dia dan dalam pembentukan dia ya. So kita kena masukkan dia sekali. Okey, jadi sekarang ni yang pertama sekali, yang ini bukannya alif ya. Dalam Resam Osmani dia bukannya alif. Jadi kita tukarkan dia kepada hamzah wasal ya, bukannya alif, itu hamzah wasal. Kalau alif tu adalah penulisan lama, jadi buangkan dia ya, tukarkan kepada hamzah wasal, kita delete alif ya, jadilah hamzah wasal ya. Itu yang pertama perlu diperbetulkan daripada tulisan yang lama tu. Dan yang keduanya, alif di sini ialah alif ziyadah, dia ada tanda bulat. So masukkan tanda bulatnya di situ. Itulah ishtarau ya. Bukannya macam ini ya. Ini adalah penulisan Quran Resam Imla, dipanggil Resam yang lama dulu. Sekarang sudah ditukar kepada yang baru, jadilah ishtarau dalalah. Kalau kita tak nak banyak ambil space ni, kita boleh masukkan sebelah sinilah ya. Sebab space Lexilogos ni dia kecil sangat, jadi kita tak nak ambil space bawah tu. Kita tukarkan ke penulisan baru tu, kita ambil satu line yang atas tu ya. Kemudian di sini pun samalah, iaitu alif lam ta'rifah dalam Resam Osmani bukannya alif, kita tukar kepada hamzah wasal juga. Yang ni ya. Tu dia. Jadilah hamzah wasal dengan lam. Dalalata sekarang ni Resam Osmani dia tidak menggunakan alif konvensional, alif biasa tu, tapi dia gunakan alif kecil ya. Dalalata, jadi kita tengok di sini tadi ya, tuan-tuan tengok dia menggunakan alif kecil ya. Maknanya di antara lam, dua lam tu dia letakkan alif kecil. Lepas tu jadilah ad-dalalata. Di sini ialah hamzah wasal ya. Itulah penambahbaikan yang kita buat dalam mengenal kalimah-kalimah Al-Quran mengikut penulisan Resam Osmani ya. Jadi yang ni apa kita buat? Kita buangkan alif yang biasa tu dan kita letakkan alif kecil ya. Alif kecil kita boleh letakkan alif ni, tekan ni butang dia ya, alif kecil di bawah dot ni. Ni alif kecil. Okey, tetapi lihat apabila kita terus tekan alif kecil tu, apa jadi? Dia akan naik atas lam. Jadi jangan terus ya. Apa tuan buat? Buangkan dulu. Sebelum tadi masukkan penjarak. Butang ini ada butang penjarak ni ya. Tuan-tuan tekan 2 kali. 1 sekali. Lepas tu tekan kali kedua. Lepas tu barulah tekan alif kecil tadi, iaitu ni dia ya. Tekan alif kecil. Jadi
Jadi kedudukan dia tidak atas lam, tapi selepas lam. Dan selepas kita tekan alif kecil tadi, masuk alif kecil, yang ini kita tekan sekali lagi penjarak ni supaya dia tidak terlalu rapat dalam tulisan ya. Tekan sekali lagi. So, tuan tengok dia, kedudukan dia lebih selesa lah ya. Kalau nak sekali, dua kali pun tak apa ya. Tekan dua kali. Bagi dia selesa. Kalau nak panjang belah ni pun tak apa. Tekan tiga empat kali pun boleh ya. Itu hanya penjarakan sahaja ya. Uh, tidak apa, ejaan dia ada sama. So kita tukarkan alif yang konvensional ni kepada alif kecil. So jadi itulah apa penulisan ishtarau dolalah. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan kepada orang. Kalau kita tidak ada kalimah ad-dolalata ni, macam mana cara menulis ishtarau ni ya? So kita akan ambil sini, kopikan dia, bawa ke bawah ni. Saya kopikan ishtarau saja. Penulisannya bukannya ada waw, dhammah. Ya? Penulisannya ialah kita sukunkan dia. Ambil tanda bulat ni sukunkan. Itulah cara nak menulis kalimah kalau tidak ada ad-dhalalata. Ya. So kita menulis dia sebagai ishtarau. Bunyi ni pun kita sukunkan waw. Di sini kita tidak sukunkan, kita dhammahkan waw. Jadilah ishtarau. Ya, ishtarau wudda. Wu ni kita sebut WU. Ya, sebab waw ni sudah dibunyikan dengan baris hadapan. Di sini dia dalam bentuk apa? Lin ya, dalam bentuk sifat lin. Ishtarau. Itu bezanya sebab tidak ada dolalah, kita tak boleh domahkan dia. Kalau bila ada dolalah, masukkan dolalah, barulah kita tukarkan waw ni kepada kepada dhammah untuk menyambung bacaan istarau tadi dengan ad-dhalalah. Waw tu perlu dihidupkan dengan baris dhammah. Okey. So sekarang ni kita buat penerangan dia ya. Istarau ni pertama sekali, kalau sebelum penerangan, buatkan apa? Buatkan komponen dulu. Ya, apakah bahagian-bahagian di dalam ni? Kita kopikan dan bawa ke sebelah sini dan kita pecahkan dia, iaitu sebenarnya dia ni adalah gabung komponen dia ya, ada dua ya. So apakah komponen yang sebenarnya ya? Jadi yang ni kita lihat kalau kita pecahkan macam ni, kita akan dapati ishtara dengan waw sukun dengan alif zadah. Sebenarnya tidak ada macam ni ya. Tidak ada. Kalau kita tulis macam ni, nampak dia pelik sikit lah. Ya, tak ada, tak wujud. Ya. So sebenarnya gabungan dia ialah yang ni dia ada apa? Ada alif maksurah. Alif maksurah iaitu kita ambil tapak dia dan letakkan alif kecil tadi ya. So sebenarnya kalimah ishtara ni ialah ishtara dengan alif maksurah sebagai kalimah yang sebagai huruf yang terakhir. Dan yang ni bukannya waw alif waw sukun, asalnya ialah waw alif ziyadah sahaja. Itulah sebenarnya kalau kita nak pecahkan dia kepada dua komponen, pastikan komponen-komponen yang kita pecahkan tu adalah wujud, iaitu yang sah lah ya. Kalau yang tadi dia tak sah, tak ada komponen ataupun kalimah yang macam itu, kita kena betulkan dia ya. So dalam pembentukan kalimah nanti kita akan terangkan bagaimanakah ishtara tambah dengan waw alif ziyadah dia akan menjadi ishtara ni ya. Okey. So ini dari segi pembentukan apa ni komponen ya. Kita pecah kepada dia punya dua komponen, dan ishtara ni adalah
komponen kata kerjanya, ya, dan waw aliziyadah tu ialah pelakunya. Ini fa'il dia, ya, yang melakukan perbuatan ishtara tu. Ini adalah mewakili dhamir hum, ya, dhamir hum. Okey, so kita buatkan penerangan dia dulu, ya. So kita kopikan balik ini. Paste. Okey, so kita buat penerangan dia. So kita sudah mengenal daripada maklumat yang kita lah kumpulkan dalam digital Al-Quran tu. Jadi kita buat kecilkan sikit supaya kita dapat, ya, menerangkannya. Pada masa yang sama kita boleh menggunakan keyboard ini sekali. Jadi istarau ialah kita sudah mengenal ni adalah fi'il madhi, ya. Fi'lun madhi, mim alif dot ya madhi. Fi'il madhi ada maklum dan ada majhul. Masukkan dia. Jangan tinggal, nanti kita tak confuse pula maklum ke ataupun majhul, ya. So specify dia supaya kita tak tak keliru dan tidak sama-sama, ya. So ada fi'il madhi maklum wazan ke-8. Dan wazan dia waw, zai, nun, lepas tu masukkan nombor 8 di bawah ni. Dia adalah fi'lun madhi maklum wazan ke-8. Itu bahagian apa? Bahagian kata kerja ishtara tu, kemudian masukkan penerangan kepada fa'ilnya, ya. Fa'il tu kita kalau nak Melayu kita tulis dengan lah, ya. Kita pergi ke leksi logo yang Melayu di sini, yang Jawi, kita tekan type dengan dal na non, ya, dengan. Kopikan dia, bawa balik ke leksi logo Arabik tadi, masuk tampalkan Ctrl V, kita tampal dengan, ya. Sekarang ni kita nak mendengarkan komponen yang kedua tu apa dia? Komponen yang kedua ialah fa'ilnya, ya. Tapi sebelum tu tuan-tuan, kalau nak menerangkan sebab fi'il madhi ni dia tidak ada i'rab, ya, tidak ada i'rab. So biasanya kita akan terangkan i'rab dia tu dalam bentuk kita kata dia mengambil baris atas, iaitu istara ni, ya, dia mengambil baris atas, tapi dia sebab dia huruf illah, jadi alif maksurah tu tidak boleh mengambil baris atas, ya. Jadi kalau kita sebut sini bil fathati tu mungkin dia mengelirukan. So kita tidak, ya, kita apa tu? Kita uh, diamkan saja, ya. Sebab nanti kata bil fathati tapi sedangkan alif maksurah tu tak ada baris. So dalam konteks ni kita tidak nyatakan bil fathati, kita keep it silent, ya. Keep it silent kalau tanya uh, dia bil fathati ala kasrah, ala alif maksurah. Ya, ya, sebab tu kita tidak nyatakan kat sini, ya. Okey, kita terus dengan menerangkan wa alizadah tu apa dia pelakunya. Pelaku dalam bahasa Arabnya ialah fa'il. Jadi kita adanya fa'ilnya, kita kena pergi ke Jawi Melayu lah. Iaitu fa'ilnya fa, alif, ain, lam, kan masukkannya. Ni fa'ilnya. Tu, ya. Fa'ilnya, kopikan dia, pergi ke yang Arabik tadi. Ya, fa'ilnya. Okey, itu dah fa'ilnya. Waw alif ziyadah. So, apakah waw alif ziyadah ni? Ialah uh, kita namakan dia isim dhamir, ya. Isim. Ataupun kita kata fa'ilnya al-waw, ya, yang diwakilkan al-waw tu kita panggil al-wawun. Al-wawu lah, ya. Al-waw tu maksud dia waw dari zadah ni kita panggil dia al-waw, ya. Apakah al-waw tu?
ialah dia adalah isim dhamir dot min ya ra, ya, dia sebenarnya mewakili isim dhamir hum. Bracketkan dia. Ya, hum tu kita bracketkan. Ha depan mim yang sukun. Uh, tetapi hum ni dia apa? Dia tidak nampak di dalam kalimah ni. Dia tersembunyi. Jadi kita masukkan tersembunyi itu dalam apa? Nama dia mustatir. Ya, mustatir. Min sin ta ta ro. Mustatirun. Maknanya tersembunyi. Pada masa yang sama, wa al-jadah ni dia bercantum dengan ishtara. So, bila kalau dia bercantum, dia ada juga nama satu lagi kita panggil dia muttasil. Mim, ta tu dia tasdidkan, lepas tu sod, lam, muttasil. Ya, ejaan sebenarnya ialah muttasilun, tapi kita pronoun dia sebagai muttasil. Ya. So, waw ini, ya, kalau kita nak masukkan al-waw dan supaya dia lebih kemas, sebab apa? Nanti apa hal pula waw ziyadah tu, ya. So, dia sekalikan. Fa'ilnya adalah al-waw dan alif ziyadah. Ya, alif ialah alifun. Lam, fa, ya. Dan ziyadah ialah zai, ya, alif, dal, dan ta marbutah. Bracketkan dia supaya kita yang ni fa'il dia, ya. Apakah fa'il itu? Yang ialah iaitu uh, al-waw, ya, dan alif ziyadah yang ni. Ini dipanggil al-waw dan alif ziyadah tu adalah isim dhamir muttasil mustatir hum. Jadi hum ni yang tak nampak, sebab tu kita katakan dia mustatir. Mustatir maknanya tersembunyi. Ya. Dan bila hum sebagai fa'il, dia mesti ada i'rab dia. Jadi i'rab tu kita ceritakan sebagai yang marfu'. Ya, ya marfu'. So kita pergi ke Jawi Melayu tadi, kita type yang di sini, y dengan nga, yang, kopikan dia, bawa balik ke Arabic tadi dan pastekan dia kat sini, yang marfu'. Sebab semua fa'il kepada perbuatan dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, dia akan mengambil i'rab yang marfu'. Okeylah, itu penerangan, ya. Yang ni dinamakan penerangan kalimah. Kalau kita nak apa, kalau nak bantu dia dengan apa, memasukkan uh, label tu boleh, ya. Penerangan kita pergi ke Melayu dia, Jawi, type penerangan, fa, non, ro, alif, na, non, penerangan. Lepas tu kalimah, kaf, lam, mim, ta mabutah. Okey, penerangan kalimah, kopikan dia, bawa ke depan, ya, supaya kita dapat membentuk ayat. Untuk menerangkan apa yang kita buat tu ialah kita membuat penerangan kalimah yang kosong ni, kita buangkan. Sorry. Ya, so penerangan kalimah ishtara. Ishtara saja sebab tak ada dolalah, jadi dia akan mengambil sukun, ya, bukannya dhammah. Doktor, muzakkar, ghaibun, jamak Ah, tak payah masuk eh? bagus-bagus. Masukkan sekali, ya, untuk mengemaskan lagi. Tapi sebenarnya bila home ni, kita sebenarnya dah faham lah, ya. Faham lah. Tapi kalau nak masukkan juga dalam penerangan pun boleh. Iaitu kita masukkan di mana? Isim dhamir. Selepas isim dhamir itu masukkan jantina dia muzakkar, kaf ditasydidkan, ra, ibun.
Ghain, alif, dan ambil hamzah qata' berkaki ya ni, lepas tu ba, ya. Apa, isim dhamir muzakkar ghaibun yang jamak kita sebut dia majmu'. Mim, waw, ain. Majmu' muttasil mustatir. Itu baru lengkap lah. Lengkap, ya. Yang mana diwakili oleh hum tu, ya. Ah, Okey, ya. Nampaknya dah sudah sampai 7.46, kita berhenti di sini. Nampaknya pembentukan kalimah kita kena buat besok, ya. Sebab pembentukan kalimah biasanya panjang dia punya syarahan dia dan maklumat yang nak dituliskan. Tapi sebelum kita buat pembentukan kalimah tu, kita proseskan dulu, ya. Pertamanya saya tadi kata apa, kita copy daripada korpus itu dalam bentuk penulisan imla tu, kita kena tukarkan kepada penulisan resam Osmani. Lepas tu kita nak menerangkan isytarau ni, kita ambil isytarau ni, kita kena ubah suaikan dia. Dia tidak boleh mengambil dhammah, ya. Dia kena back to original. Kita dia balik ke asalnya, waw tu adalah waw yang sukun, ya. Waw sukun. So kalau kita nak pecahkan kepada komponen, komponennya akan menjadi ishtara dengan waw alif ziyadah. Komponen yang kedua ialah waw ziyadah. Pertama ialah ishtara. Ini dia punya komponen fi'il madhi dia, iaitu ishtara. Kata terbitan dia tu, ya. Lepas tu barulah digabungkan dengan fa'il dia. Menjadilah ishtara ni, dan kita buat penerangan. Ishtara ialah fi'il madhi maklum wazan ke-8 dengan fa'ilnya al-waw dan alif ziyadah ni adalah isim dhamir muzakkar ghaibun majmu' muttasil mustatir hum. So maknanya pelaku yang sebenarnya ialah walid sebenarnya ialah hum, ya. Kalau kita nak fa'il yang sebenarnya ialah hum. Ini hanya wakil sahaja. Dia menandakan saja kepada terdapatnya satu fa'il, ya. Dan siapakah fa'il itu? Ialah hum ni. Dan akhir sekali i'rab kepada hum, fa'il itu ialah marfu'. Itulah cara kita menerangkan kalimah-kalimah Al-Qurannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena berlatih, ya. Kena berlatih membuat penerangan ini dalam bentuk ayat dulu. Kemudian besok berlatih dalam oral, ya. Macam mana nak menerangkan bila jumpa kalimah istarau ni, terangkan kedua-dua dalam bentuk penulisan dan juga dalam bentuk verbal, dalam bentuk percakapan, ya. Itu adalah kemahiran yang dilatih oleh QHS Academy, ya, kepada sahabat-sahabatnya. Sebab kita nak sahabat-sahabat yang mengikut program QHS Academy ni, kemahiran dan pengetahuan dia tu bertaraf tinggi, ya, bukan setakat cukup makan saja. Okey, so kita berhenti di sini dulu dan kita yang ni tuan-tuan apa boleh Kita buat? nak tanya doktor, Ya. kalau istarau ni dia tak adalah muzakkar, maksud saya ada muzakkar, ada dia punya bilangan dia, tak ada kan doktor? Tak ada. Yang ni, ya. Cuma kita terang yang pada home tu je. Betul. Bila kita menerangkan jantina dengan bilangan bukan kepada kata kerja. Dalam bahasa Melayu pun sama. Perbuatan boleh bilang ke? Tak boleh, kan? Tak boleh. Tak boleh, ya. Dia dipanggil bahasa Inggeris daripada uncountable noun. Uncountable verb. Tak? Dia tak boleh bilang perbuatan. Yang boleh bilang siapa? Orang yang melakukan tu. Jadi bila kita nak menerangkan muzakkar dengan apa tu? Dengan bilangan, kita terangkan dalam fa'ilnya. Barulah ada. Ya. Di sini terdapat muzakkar dengan mana tadi? Majmu'. Bilangan dia tu. Yang mana berbeza sikit kalau kita tengok di korpus, ya. Korpus kalau tuan-tuan tengok dia punya penerangan tu, dia campurkan kat situ, ya. Jadi yang ini sebenarnya mengelirukan sikit. Sebab tu kita buat pendekatan yang berbeza, ya.
kita buat pendekatan yang berbeza. Kita biasanya tak ikut saja cara pihak lain membuat penerangan, ya. Jadi kat sini dalam verb sini dia masukkan maskulin dengan jamak dalam ni, ya. So ini sedikit mengelirukan. Jadi kita nak pisahkan dia. Ya, sepatutnya maskulin plural ni masuk dalam subjek noun ni, pronoun ni. Tu yang saya kadang-kadang keliru tu doktor. Tu yang saya tengok tu saya macam keliru sikit. Okey, saya Betul. faham dah. Ya. So kita boleh buat rujukan, tapi akhirnya kita mesti kemaskan maklumat. Jangan kita ikut saja, ya. Kalau nanti kita pun confuse nanti. Kita susun dia elok sebab nanti kita nak menyampaikan kepada orang lain, jadi kita kena kemas maklumat tu, ya. Okey, terima kasih doktor. Okey, sama. So kita berhenti di sini dulu untuk hari ini. Tadi kita nak simpan dia dulu, ya. Simpan dia. Kita print screen macam biasa. Apa ni? Print screen. Kalau kita nak buat rujukan sebelum kita buat pembentukan besok, kita boleh tengok dekat screenshot tu dalam bentuk image lah, ya. Kalau tuan-tuan nak simpan, semalam Puan Khadijah bertanya, saya tunjukkan sekarang, ya. Simpan dalam Word. Highlight dia, lepas tu copy kan. Ya, kalau tak nak highlight, tekan saja copy pun boleh juga. Ya, copy kat sini, pergi ke Word, buka Microsoft Word. Mana dia? Microsoft Word. Ni dia tengah buka. Ambil blank, ambil yang kosong, ya. Lepas tu tampal dia dekat Word ni, ya. Tampal dekat Word, Control V. Tu yang kita telah buat tadi, tapi ingatnya default dokumen ni ialah untuk Rumi. Jadi susunan ayat dia left to right, daripada kiri ke kanan. Sedangkan Jawi ialah kanan ke kiri. Ya. So, ada dua cara nak membetulkannya. Yang paling senang nak membetulkannya, pergi dekat alignment sajalah. Highlight yang ni. Lepas tu pergi dekat alignment atas ni. Dalam menu ni ada tanda baris-baris ni, ambil yang kanan. Tekan sini, dia akan lari ke kanan, besarkan sikit. Ya, font dia tu. Kalau kita nak guna dia balik besok, ya, nak copy dia balik untuk ke Lexi Logos, kita copy saja kat sini, tak payah nak type balik. Ya, ataupun kita gunakan screenshot tu, kita akan buat tambahan kepada screenshot tu, ya. Okey, yang ni bila tuan-tuan puan dah copy, simpanlah file ni. Ya, kalau tak simpan nanti dia hilang. Ya, okey, simpan dia kat mana? Pergi ke file, lepas tu save as. Nak simpan dekat folder pilihan, ya. Browsekan dulu, tekan browse ni, nak ambil folder yang ataupun tempat yang sesuai. Sementara ni saya simpan kat desktop. Saya pergi kat desktop, saya simpan di bagi ni semua apa yang ada dalam desktop tu. Saya mana dia, ni dia, dia punya simpanan tu, file nama tu saya boleh tukarkan kepada latihan saja, ya. Latihan, masukkan hari bulan hari ni ialah 14 Disember. Latihan 14 Disember pagilah. Ya. Kalau nak masuk waktu kita buat ni lah 7:15 pagi. Sebab kadang satu hari ni kita banyak buat latihan ni. Jadi kita masuk ke waktu dia sekali. Okey, then save lah. Dia dah simpan tu. Besok cari saja simpanan latihan 14 Disember 7:15 pagi tu, kita akan dapat balik maklumat ni dan kita boleh copy balik, ya. Kalau kita nak copy balik, kita buat yang sama, highlightkan dia, Ctrl C, pergi ke Lexi Logos,
Kalau kita buka lesi logo baru, sebagai contoh kita buka lesi logo baru ni, lepas tu paste kat dia, tekan Ctrl V. Ctrl V. Tu dia pastekan balik tak. Dan boleh gunakan. Ya, sambung balik. Yang ni kita boleh edit. Kalau screenshot tu dia tak boleh edit lah. Kalau kita nak edit, betul sambung saja. Iaitu pembentukan kalimah ishtara tu. Ya. Okey. Doktor, Ya. saya nak tanya kan, yang doktor buat ni kan, kita cuma boleh buat screenshot ni, nak buat kopi tak boleh. Nasihat ni yang doktor buat. Sorry, apa soalan dia? Maksud saya kan, macam kita nak kopi yang doktor buat ni memang tak boleh kopi. Yang saya buat memang dia tak ada kopi. Cuma kopi. Kalau saya buat sini saya boleh kopi lah, tapi yang doktor buat ni kan, saya tak boleh kopi. Betul-betul. Yang ni sebab tuan-tuan hanya boleh buat screenshot saja. Ya, okey. Kalau screenshot dia tak boleh nak apa ya, nak edit lah. Ya. Tapi tuan-tuan boleh type lah, berlatih menaip. Kalau kita type boleh, kita buat kopi kan. Naik dia macam ni, dah tengok ada kopi di screenshot tu. Lepas tu type sendiri, lepas tu simpan kat Word pula. Ya, tu boleh lah. Sebagai latihan kan, sebab sebanyak semua benda ni kena banyak berlatih. Kalau kita tengok saja kadang-kadang tak mencukupi. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita sudahi dengan doa seperti biasa, dan kita akan tambah doa tu untuk rakan-rakan kita di Palestin sekali ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wansurna wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wansurna wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wansurna wal mujahidin fi Palestin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum وشتت كلمتهم وبدد وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا منزي السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اهزمهم وانصرنا عليهم. اهزمهم وانصرنا عليهم. آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih doktor.